Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi mustanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah yang lepas kita dah bincang tentang seorang tokoh, sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf, yang sangat dermawan. InsyaAllah pada hari ini kita akan bincang tentang isteri Nabi, salah seorang isteri Nabi, iaitu Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith. Sebelum kita memperkatakan tentang Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha ni, isteri-isteri Nabi ini merupakan wanita yang mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedudukan mereka tak sama dengan wanita-wanita lain. Ataupun kedudukan para isteri Nabi radhiyallahu anhunna, mereka ni kedudukan mereka lebih melebihi wanita-wanita lain di dunia ni. Sebab tu keistimewaan dan kelebihan para isteri Nabi ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabiy lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaitun. Wahai isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana perempuan-perempuan yang lain jika kamu tetap bertakwa. Jadi dalam ayat ni Allah nak sebut tentang isteri Nabi tak sama dengan perempuan lain. Tak sama. So kita jangan menyamakan isteri Nabi dengan wanita lain. Kadang-kadang kalau kita tengok dalam sirah Rasulullah, bila kita baca sirah ni kita rasa macam isteri Nabi ni macam perempuan lain lah, tak sama. Tak sama. Contoh, saya suka untuk nak memperbetulkan kecemburuan para isteri Nabi. Di antara isteri Nabi, benda tu memang berlaku. Tapi kalau kita tengok dalam hadis, hanya beberapa kali je berlaku. Kita Aisyah tu sangat cemburuan. Berapa kali? Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan Aisyah cemburu tu hanya berapa kali berlaku. Tapi benda tu sampai kita rasa, oh Aisyah cemburu macam bini aku juga. Contoh. Takkan sama. Takkan sama. Kita tak baca tentang bagaimana para isteri Nabi, penyatuan mereka, berkumpulnya mereka. Kita tak sebut yang tu. Tapi duk highlight benda-benda macam tu, seolah-olah macam kita rasa macam sama dengan perempuan lain pun. Tak sama. Kedudukan mereka di sisi Allah melebihi wanita lain. Syekh Mustafa Al-Maraghi, dia kata ramai mana wanita sekalipun mereka takkan sama sekali menyamai isteri Nabi dari sudut kemuliaan dan kelebihan. Dalam tafsir Al-Maraghi disebut benda ni. Ramai mana wanita sekalipun, sebaik mana pun dari sudut kemuliaan dan kelebihan, takkan sama. Ni isteri Nabi. Sebab Allah telah matrikan dalam Al-Quran tentang kedudukan dan kelebihan mereka. Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia sebut makna ayat yang kita baca tadi ni adalah kalian sebagai isteri Nabi berbeza dengan wanita lain kerana beberapa sebab. Istimewa isteri Nabi ni kerana beberapa sebab. Pertama sekali, kerana isteri Nabi ni ummahatul mukminin, ibu bagi sekalian orang beriman.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Maksudnya Nabi itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri, dan isteri-isteri mereka adalah menjadi ibu, isteri-isterinya adalah menjadi ibu mereka. Maksudnya para isteri Nabi adalah ibu bagi sekalian orang beriman. Bahkan mencela isteri Nabi ini menjadi fasik, dan ada ketika boleh menjadi kafir. Bahaya. Kalau cela ibu kita, orang cela ibu kita, dia berdosa, kan? Tapi tak boleh mencapai ke tahap, ke peringkat menjadi kafir. Tapi kalau mencela isteri Nabi, boleh sampai ke tahap menjadi kafir. Ini ibu orang beriman. Sebab tu satu yang pelik apabila Syiah dia mencela para isteri Nabi. Antara yang disuka cela Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Dua ni depa suka cela sangat. Pasal apa? Pasal Aisyah tu anak pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dan Hafsah tu anak Sayyidina Umar radhiyallahu an. Marah sungguh roh. Baik. Jadi yang kedua, kenapa, apa kelebihan isteri-isteri Nabi ni? Isteri-isteri Nabi ni adalah isteri kepada manusia yang terbaik, iaitu Rasulullah. Satu, mereka ibu pada orang beriman. Yang kedua, mereka adalah isteri kepada orang yang terbaik di dunia ini, iaitu Rasulullah SAW. Kemudian Al-Baydawi dia kata, isteri-isteri baginda adalah ibu bagi orang beriman. Ini menunjukkan kedudukan mereka, yang mana isteri-isteri Nabi tidak boleh dikahwini dan perlu untuk dimuliakan. Sebab tu para isteri Nabi ni bila disebut ummahatul mukminin, ibu bagi sekalian orang beriman, sebab tu dia kata tak boleh berkahwin dengan isteri Nabi. Tak boleh. Walaupun sebahagian daripada isteri Nabi ni ketika Nabi wafat masih muda. Aisyah muda, Hafsah muda, ramai yang muda. Adapun orang kata Rasulullah kahwin orang tua-tua, itu tak kena, tak betul. Tak betul. Yang betul-betul tua Saudah binti Zam'ah. Yang lain muda. Yang lain muda. Kalau seorang je gadis, betul Aisyah, yang lain janda. Tapi muda. Hafsah masa Nabi kahwin tu umur dia 20, janda muda. Kan? Maimunah masa Nabi kahwin 20-an. Kan? Jadi muda. Walaupun muda, lepas Nabi wafat, orang tak boleh kahwin dengan isteri-isteri Nabi. Kerana gelaran mereka adalah ummahatul mukminin, ibu bagi sekalian orang beriman. Baik. Oleh itu, sebagai orang beriman, tak boleh menghina ataupun merendahkan mana-mana isteri Nabi. Perbuatan merendah-rendahkan isteri Nabi ini adalah perbuatan yang fasik. Imam Malik bin Anas pernah menyebut sesiapa yang mencerca Abu Bakar, maka sepatutnya dia dirotan. Ini kata Imam Malik. Dia kata sesiapa yang menghina Aisyah, maka dia sepatutnya dibunuh. Lalu ditanya kepada Imam Malik, kenapa? Imam Malik kata, jika seseorang menuduh Aisyah berzina, maka dia telah melakukan perkara yang bercanggah dengan Al-Quran. Sebab surah An-Nur turun, kalau tuan-tuan tengok dalam ayat tu, telah membersihkan Aisyah. Sebab ada tuduhan zina terhadap Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal. Tuduhan ni berlaku balik perang dengan Bani Mustaliq. Bila berhenti di padang pasir tu, Aisyah pergi qada hajat, kemudian dia punya barang kemas dia hilang.
Dia dah balik dah pergi ni. Orang nampak lah dia balik ke unta dia tu. Kemudian dia patah balik pergi cari, orang tak perasan. Jadi Nabi arahkan kemas barang-barang, kita akan bergerak. Yang Aisyah duk pergi cari barang tu. Kemudian bila Aisyah balik-balik, tengok-tengok, dah clear dah. Tak ada dah, semua dah bergerak. Lalu Aisyah dia jadi kaget lah. Sehinggalah Safwan bin Mu'attal, dia sweeper. Dia clear. Kan, aku ada barang tertinggal ke apa ke, memang dia ditugaskan. Dia antara sahabat Nabi yang sangat amanah, sebab tu Nabi tugaskan dia. Jadi bila Safwan bin Mu'attal, bila sampai tengok Aisyah, jadi Safwan kenal lah tu Aisyah. Waktu tu tak pakai apa nama hijab lagi. Lalu Aisyah sebut sendiri, Safwan ni dia bawa unta dia tak pandang langsung Aisyah. Kan? Dia suruh unta tu duduk, kemudian Aisyah faham bahawa Safwan nak supaya dia naik atas unta tu. Lalu Aisyah naik unta, Safwan dia pegang tali unta tu. Sampai satu tempat Nabi dengan sahabat duduk di tempat tu, yang berhenti di satu tempat lagi. Lalu para sahabat baru perasan bahawa Aisyah tak ada. Rasulullah dan para sahabat baru perasan Aisyah tak ada. Dah masing-masing duk fikir, ni kena tawan ke, kena colek ke. Tak berapa lama lepas tu, nampak daripada kejauhan seorang lelaki, iaitu Safwan, bawa Aisyah, isteri Nabi. Orang munafik dengan Abdullah bin Ubay, dia mula cucuk jarum. Dia tak mana mungkin seorang wanita dan seorang lelaki berdua-duaan tanpa berzina. So ni tuduhan yang sangat berat. Saya tak mau cerita secara detail sebab kita bukan nak cerita tentang Aisyah. Cuma tuduhan itu dibersihkan oleh Allah sebulan selepas tu. Berlaku satu masalah dalam rumah tangga Nabi. Dalam rumah tangga Nabi itu, masa tu berlaku masalah. Rumah tangga Nabi pun pernah berlaku dengan beberapa masalah. Takat rumah tangga kita ada masalah tu, biasalah tu. Kalau kita tak pernah aduk, ada masalah dalam rumah tangga saya, dia ni kira robot ke apa tau. Bukan manusia kot. Bukan manusia kot. Baik. Kemudian Allah turunkan dalam surah An-Nur untuk membersihkan Aisyah tentang kisahul ifk, kisah fitnah ni. Bila Allah turun dalam surah An-Nur membersihkan Aisyah, kalau masih lagi duk tuduh, maka Imam Malik kata dia ni hendaklah dibunuh. Siapa yang tuduh Aisyah sekarang ni? Pokok Syiah. Pokok Syiah. Syiah menganggap Aisyah sebagai pelacur. Syiah. Orang duk kata Iran bagus lah apa semua. Tuan-tuan tengok, mereka punya event-event pun semua laknat ke atas Abu Bakar, laknat ke atas Umar, laknat ke atas Uthman, laknat ke atas Aisyah, laknat ke atas Hafsah. Di Iran tu. Ada orang yang mempertahankan Iran, dia kata berapa persen je. Tuan-tuan, kita di Malaysia, dia kata angkat spanduk laknat apa semua tu, dia kata tu geng ajaran sesat Syiah. Hak betul tak buat macam tu. Tuan-tuan, kita di Malaysia ni, bila ada ajaran sesat, tengok Rasul Haji Kahar tu lah, hak mengaku Rasul tu, kan? Kemudian apa-apa ajaran sesat, kerajaan tangkap tak?
Kat Malaysia kan, tangkap. Kerajaan ambil tindakan. Tuan-tuan, di Iran hak duk angkat laknat ke atas Abu Bakar apa semua tu, terutama hari Ashura 10 Muharram tu, Iran ambil tindakan tak? Benda tu berlangsung seolah-olah benda tu biasa, menunjukkan mereka reda dengan perbuatan tu. Baik, jadi para isteri Nabi tidak hanya mulia di dunia ni, tapi mereka juga mulia di akhirat, kerana di akhirat nanti mereka berada bersama Nabi SAW di syurga kan? Nabi kedudukan dia yang paling tinggi, jadi para isteri Nabi pun duduk bersama dengan Nabi SAW di syurga. Baik, antara isteri Nabi yang kita patut menjadikan tauladan ialah Maimunah binti Al-Harith yang kita nak bincang pada hari ini. Maimunah binti Al-Harith yang kita nak bincang hari ini. Maimunah adalah saudari kandung Ummu Al-Fadl, yang ni isteri Al-Abbas, bapa kepada Ibnu Abbas. Ini bapa saudara Nabi. Jadi Maimunah ni mak saudara kepada beberapa orang sahabat utama. Mak saudara kepada Ibnu Abbas. Sebab tu kita pernah, kalau kita tengok dalam hadis, Ibn Abbas pernah tidur rumah Nabi sebab waktu giliran Maimunah, sebab Maimunah tu mak saudara dia. Jadi tak ada masalah aurat lah. Kemudian juga mak saudara pada Khalid Al-Walid, Maimunah ni, kepada Yazid bin Asam radhiyallahu anhum. Dan Maimunah ni adalah isteri yang paling akhir Nabi kahwin dengan dia, yang isteri yang ke-11, isteri yang terakhir Nabi kahwin, iaitu Maimunah. Nama asal Maimunah ni Barrah, lalu Nabi tukar kepada Maimunah. Baik, Maimunah ni sebelum dikahwin dengan Nabi, dia pernah menjanda 2 kali. Di zaman Nabi, janda ni tak dipandang hina. Zaman kita ni kira janda tu orang nak pandang pelik. Kan, pandang pelik. Masyarakat pandang janda ni mesti. Tapi dalam masa yang sama dia minat pula kat janda tu. Kan? Zaman Nabi, janda tu bukan masalah. Kan? Bahkan para sahabat Nabi mereka berebut-rebut nak nak kahwin dengan janda kerana nak jaga. Boleh jadi mereka menjanda kerana suami mereka terlibat syahid dalam medan perang. Jadi Maimunah ni, suami yang pertama adalah Mas'ud bin Amr Al-Thaqafi. Yang ni dia bercerai dengan Maimunah. Suami ini tak diketahui sama ada di Islam ataupun tak. Suami yang kedua Abu Ruhum bin Abdul Uzza. Yang ni Abu Ruhum ni, dia ni meninggal. Yang pertama Maimunah jadi janda sebab dia diceraikan. Yang kedua suami dia meninggal. Suami yang kedua pun tak diketahui keislaman dia. Lalu bila dia jadi janda, dalam masa iddah ni dia dengan penuh kesabaran Maimunah. Maimunah ni seorang yang sangat kuat ibadahnya. Hingga bila dia sabar dalam masa iddah tu, Allah gantikan dengan kebaikan yang jauh lebih hebat, iaitu dengan dapat berkahwin dengan Rasulullah SAW. Maimunah ni dia tinggal dengan Ummul Fadl, isteri Abbas tadi ni, kakak dia. Satu ketika kepada kakak dia Maimunah, dia bagi tahu dia nak serahkan diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang wanita di zaman Nabi yang offer pada Nabi untuk Nabi jadikan isteri. Ada yang Nabi terima, ada yang Nabi tak terima.
kan? Ada yang Nabi tengok, Nabi offer pada sahabat, kan? Terpulang pada Nabi, ya. Jadi salah ke tidak wanita offer diri kepada mana-mana lelaki untuk dikahwini? Tak salah. Yang kita duk bincang Khadijah aja, bukan Khadijah aja. Ada berapa wanita yang offer kepada Nabi? Tidak menjadi salah. Kalau dia tahu lelaki itu bertakwa, maka tidak menjadi kesalahan untuk dia menyatakan hasrat dia. Cuma zaman sekarang, dia kalau buat macam tu macam buruk pergi mencari timba. Istilah tu sendiri buruk kerana bercanggah dengan syarak. Oh, kalau anak dia offer nak kahwin dengan mana-mana lelaki dengan cara baik, yang tu memalukan. Dia keluar dengan jantan tak malu pula, kan? Keluar pergi mata dengan jantan yang tu tak malu. Mak bapak pun tak malu anak dia macam tu. Tapi kalau anak dia offer diri untuk dikahwini kepada lelaki yang baik, oh tu malu. Nanti masyarakat kata apa? So nak kena betul, ya. Sama juga, boleh offer anak perempuan kita kepada mana-mana lelaki? Boleh tak? Boleh. Boleh. Sebagaimana Sayyidina Umar offer Hafsah, kan? Hafsah ni masa dia janda, umur dia 20 tahun. Dia diceraikan oleh suami dia. Lalu Sayyidina Umar bila Hafsah dah habis iddah, Sayyidina Umar dia cari mana-mana lelaki yang bertakwa untuk dia nak jadikan anak dia ni isteri kepada sahabat tersebut. Orang pertama yang Sayyidina Umar offer adalah Abdurrahman, Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman masa tu dah kahwin dah. Dia tak offer pada orang bujang. Bukan syarat pun. Orang kita kalau kadang menikah lebih pada satu, gatai Sayyidina Umar pun offer. Dia offer anak dia ni kepada Uthman. Janda umur 20 tahun kot, kan? Bukan 40 tahun, 20 tahun kepada Sayyidina Uthman. Cuma Sayyidina Uthman jawab waktu tu dia tak berhajat lagi untuk kahwin. Dia tak ada hajat lagi untuk menambah isteri, ya. Lalu Sayyidina Umar dia offer pula kepada Sayyidina Abu Bakar. Bila dia offer pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar diam, tak bagi jawapan. Masa tu Sayyidina Umar dia sangat kecil hati dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia baik dengan Sayyidina Abu Bakar ni. Dia sangat baik. Tapi bila dia offer anak dia, Abu Bakar tak cakap apa pun. Dia kecil hati. Tak apalah, dia berdoa minta Allah berikan suami yang baik pada anak perempuan dia. Sehingga duduk beberapa ketika Rasulullah meminang Hafsah. Rasulullah meminang Hafsah. Sehari perkahwinan Sayyidina Umar, Rasulullah dengan Hafsah ni, Sayyidina Abu Bakar pergi jumpa Umar balik. Dia kata, aku tahu waktu aku diam tu kamu terasa hati, kan? Ataupun marah dengan aku. Cuma Sayyidina Abu Bakar dia kata, aku hari ni nak bagi tahu ni, aku berdiam diri kerana aku mendengar Rasulullah telah menyebut-nyebut Hafsah. Jadi bukan Sayyidina Abu Bakar tak minat dengan Hafsah. Cuma bila Rasulullah sebut, dia tahulah Rasulullah minat dengan Hafsah. Jadi dia tak mau kacau, tak mau potong line. Dia tahu Rasulullah ada hati dengan Hafsah. Rasulullah dah kahwin masa tu, dah apa orang isteri dah. Kemudian ada minat lagi dengan Hafsah. Salah tak? Salah? Tak salah. Gatai dah ada bini nak minat kat perempuan lain pula. Lah, apa benda ni? Masyarakat kita kan, masyarakat kita. Rasulullah sebaik-baik manusia,
Kan? Sebaik-baik manusia. Jadi Sayyidina Abu Bakar nak bagi tahu, kata Rasulullah dia sebut-sebut Hafsah. Jadi dia tahulah bahawa Rasulullah ada minat dengan Hafsah, maka dia tak mau ganggu. Dia tak mau ganggu. Baru Sayyidina Umar faham. Jadi tidak menjadi masalah jika seorang ayah dia offer kepada mana-mana lelaki yang dia rasa lelaki ni bagus, kan, dari sudut agamanya khususnya, untuk dia offer. Tak ada pergi mencari timba, kan. Kalaulah kata seorang ayah dia bagi tahu pada isteri dia, kan, suami bagi tahu pada isteri dia, ni abang minat kat seorang lelaki ni, rasa nak bagi ikut anak kita kat dia kot, nak tanya dia, abang jangan buat pasal ni, pergi cari timba, malu nanti orang tahu. Kan. Tuan-tuan, dah agama kata okey, masyarakat kata tak okey, apa masalah? Dia ikut masyarakat, buat apa lagi? Hak masyarakat yang tak faham agama, dia ikut apa? Kan? Baik. Ummul Fadl, bila Maimunah bagi tahu pada Ummul Fadl dia nak serahkan diri pada Rasulullah, Ummul Fadl ni dia sampaikan berita ni kepada Al-Abbas. Al-Abbas suami dia. Lalu Al-Abbas bagi tahu pada Rasulullah. Lalu Rasulullah serahkan urusan tu pada Abbas untuk meminang Maimunah. Bila Maimunah tahu bahawa Rasulullah terima dan meminang dia, Maimunah dia sangat gembira, seronok. Kisah pernikahan antara Nabi dan Maimunah ni, bila Rasulullah nak pergi ke Mekah tahun ke-7 Hijriah, ketika baginda nak menunaikan umrah, waktu tu terjadinya perjanjian Hudaibiyah, kan, yang tak jadi tu. Nabi meminang tu selepas tahallul, kan, selepas tahallul. Rasulullah utus utusan pada Abbas untuk menyampaikan maksud baginda kepada Maimunah. Lalu Maimunah serahkan urusan kepada Abbas. Kemudian Abbas bawa Maimunah kepada Nabi, dan menikahkan dengan Nabi SAW. Ketika tu Maimunah dia umur dia 26 tahun. Dah janda 2 kali. Sebab orang dulu dia pakai kahwin awal. Kahwin awal. Kalau kita tengok masyarakat ataupun golongan orientalis, puak-puak kufar, depa tuduh Nabi ni fedo, kan, suka seks dengan budak-budak kerana kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun. Walaupun ada pertikaian di kalangan ulama umur Aisyah yang sebenar, tapi jumhur menyatakan memang kahwin umur 6 tahun. Dan Nabi bersama dengan Aisyah waktu umur 9 tahun. 9 tahun. Tuan-tuan, pelik ke apa ni, bersama dengan Aisyah umur 9 tahun, pelik ah? Tak pelik. Tak pelik. Sebab tu yang duk cari alasan untuk nak kata Nabi macam tu orang sekarang. Kalau benda tu pelik, Abu Jahal, Abu Lahab lagi awal akan kata kat Nabi, ni puak-puak musyrikin Makkah duk tunggu je alasan. Tapi dia yang tu bukan alasan. Sebab masa tu biasa. Dah berlalu 1400 tahun. Tuan-tuan, jangan kata 1400 tahun. Kita ke belakang 50 tahun. Tok kita 70 tahun yang lepas contoh. Tok kita kahwin umur apa? 10 tahun, 11 tahun pun dah kahwin dah. Ni 1400 tahun, tuan-tuan. Kematangan orang masa tu. Bahkan perempuan Arab bukan sama dengan Melayu. Tuan-tuan tengok, sebab saya duduk kat negara Arab dulu kan. Hak budak je 3 pun dah macam tekatan dah. Budak Arab ni. Kan? Hak pi darjah 6 tu dah macam bermisai lah. Budak itu darjah 6 Doraemon ni. Jadi itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Jadi Maimunah masa tu walaupun dah bercerai ataupun menjanda 2 kali, umur dia masih 26 tahun.
So dia muda. Muda. Mahar yang Nabi bagi pada Maimunah ni 500 dirham. 500 dirham. So mahar antara isteri-isteri Nabi ni berbeza. Berbeza, tak sama. Kemudian Yazid bin Asam dia bagi tahu, dia kata Rasulullah menikah Maimunah setelah baginda bertahallul dari ihramnya. Hadis Muslim. Bila Nabi menikah dengan Maimunah, maka memberi motivasi kepada kaum Maimunah ni untuk masuk dalam Islam, memeluk Islam. Bila berlalu 3 hari dah, sebab ada kesepakatan masa tu, sebab Quraisy dia tak bagi masuk, maka Rasulullah dan para sahabat meninggalkan kota Mekah. So tinggalkan kota Mekah dengan segera, sehinggalah tiba di satu kawasan nama dia Sarif. Kawasan ni dekat Tan'im, dekat Tan'im. Dan waktu tu dibuat sebuah khemah di situ untuk Maimunah, sebab Rasulullah baru kahwin dengan Maimunah, dan di khemah itulah Rasulullah bersama dengan Maimunah untuk pertama kalinya. Maimunah ni dia dikenali dengan seorang yang mujahidah, kan? Dan dia ni seorang yang berani. Dia telah ikut beberapa peperangan dengan tentera Islam. Setugas dia menjadi kira macam nurse lah, mengubati tentera Islam yang tercedera. Terutamanya sangat menonjol peristiwa dalam perang Tabuk. Maimunah ni, kalau kita tengok keutamaan Maimunah ni sangat banyak. So kita mungkin sempat cerita beberapa sahaja keutamaan Maimunah. Maimunah ni dia memang sangat mencintai Nabi, dan Nabi layan dia bagus, Maimunah ni, kan? Antara bukti, Ibnu Abbas menceritakan, ni anak saudara Maimunah sendiri ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadlin Maimunah. Rasulullah, hadis sahih Muslim, Rasulullah pernah mandi dari bekas mandinya Maimunah. Bekas air mandian Maimunah tu Nabi mandi. Juga dalam hadis disebutkan pula oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah kana yaghtasilani min ina'in wahid. Nabi dan Maimunah mandi bersama dari satu bekas. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam satu bekas itu Nabi mandi dengan Maimunah, mandi sama-sama. Mandi sama-sama. So tak menjadi masalah mandi dengan isteri sama-sama. Baik. Dari hadis tersebut, para ulama mengambil hukum. Hukum. Ibnul Munzir dalam Al-Awsat dia kata berdasarkan ijma' para ulama, air bekas pada anggota badan orang berwuduk dan orang yang mandi atau yang melekat pada bajunya adalah air yang suci. Oleh kerananya hal ini menunjukkan bahawa air musta'mal adalah air yang suci. Jika air tersebut adalah air yang suci, maka tidak ada alasan untuk melarang menggunakan air tersebut untuk berwuduk tanpa ada alasan yang menyelisihinya. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata begitu pula air musta'mal yang digunakan untuk mensucikan hadas tetap dianggap suci. Tengok dalam Majmu' Al-Fatawa disebut benda ni. Sebenarnya benda ni jumhur, majoriti para ulama menyatakan air musta'mal ni boleh guna untuk menyucikan. Berdasarkan mana? Berdasarkan hadis ni. Kan, berdasarkan hadis ni. Baik. Kalau kita tengok dalam beberapa hadis yang lain, bekas hamba Ibnu Abbas, Quraib, dia kata dia mendengar Maimunah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaji'u ma'i wa ana haidun wa baini wa bainahu thawbun. Rasulullah berbaring bersamaku dan aku dalam keadaan haid pada ketika tu, dan antara aku dengan Rasulullah ada selembar kain, selimut. Kemudian Rasulullah juga pernah puji adik-beradik Maimunah. Kata Nabi, al-akhawatu mu'minat, Maimunah zaujun Nabi wa ummul fadl bintul Harith wa Salma imra'atu Hamzah wa Asma'u bintu Umais hiya ukhtuhunna li ummihin
perempuan-perempuan beriman yang bersaudara adalah Maimunah isteri Nabi, Ummul Fadl binti Harith ni kakak Nabi, Salma isteri Hamzah bin Abdul Muttalib ni saudara perempuan Maimunah juga, Asma binti Umais, mereka semua saudara seibu. Ini pujian Nabi bukan saja terhadap Maimunah dan juga adik-beradik Maimunah yang beriman kepada Nabi SAW. Kemudian Maimunah juga rajin menghubungkan silaturahim. Kalau kita tengok dalam hadis Hakim yang sahih, Aisyah sendiri memuji Maimunah. Aisyah puji Maimunah. Tuan-tuan, kalau kita tengok hadis para isteri Nabi ni, penyatuan mereka, puji memuji antara mereka, berkumpul mereka, ada berapa hadis? Termasuk hadis ni Aisyah puji Maimunah. Kalau Aisyah ni kaki pencemburu, buat apa nak puji? Kan? Buat apa nak puji? Bahkan hadis Aisyah sendiri ada menyebut tentang kelebihan-kelebihan beberapa orang isteri Nabi. Kan? Jadi hak kita duk terima hak cerita isteri Nabi ni cemburu, Aisyah sangat cemburu. Kan? Kalau dia cemburu buta ni, takkan dia nak puji isteri-isteri Nabi yang lain, menceritakan kelebihan isteri Nabi yang lain. So perbetulkan tanggapan kita, sebab tanggapan itu terhadap isteri Nabi, bahkan mereka adalah ibu orang beriman. Sebab tu tanggapan tu kena betul kan? Sebab kita macam bersangka buruk sangat kepada para isteri Nabi ni. Kemudian Maimunah ni dia sangat faqih kan? Sangat faqih. Dah tentu tak boleh lawan lah dengan kefaqihan Aisyah. Tapi Maimunah juga salah seorang isteri Nabi yang sangat faqih dengan keilmuan dia. Ada yang menyatakan Maimunah ni dia meriwayatkan 76 hadis Nabi. Namun Imam An-Nawawi dia kata ada 46 hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Maimunah. Imam Az-Zahabi dia kata ada 13 hadis. Hadis daripada Maimunah dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ada 13 hadis. Muttafaqun alaih kan, sama aja antara Bukhari dan Muslim dengan sanad dan matan dia ada 7 hadis. Kemudian hadis yang diriwayatkan Bukhari ada 1 hadis, Muslim ada 5 hadis. Kalau tengok cerita tentang kefaqihan Maimunah sikit lagi, Ibnu Abbas dia pernah berkata ada seorang wanita sakit, lalu dia menyatakan kalau Allah menyembuhkannya dia akan salat di Baitul Maqdis. Seorang wanita dia sakit, dia kata kalau Allah sembuhkan aku, dia nak salat di Baitul Maqdis. Kemudian dia sembuh, perempuan tu sembuh, lalu dia bersiap-siap nak pergi Baitul Maqdis. Maimunah dapat tahu, lalu Maimunah bagi salam pada perempuan tu, dan Maimunah suruh sampaikan kepadanya tentang dia nak pergi ke Baitul Maqdis tu. Jauh Baitul Maqdis, jauh antara Madinah nak pergi Baitul Maqdis tu kan, naik unta bukan naik kapal terbang. Lalu Maimunah kata kepada dia, tetaplah kamu dengan apa yang kamu telah buat, cukuplah kamu salat di Masjid Rasul. Maimunah tak bagi dia pergi ke Baitul Maqdis. Maimunah kata duduk, cukup kamu salat di Masjid Nabi di Madinah. Sebab Nabi pernah bersabda, kata Maimunah, salatu fihi afdalu min alfi salatin fima siwahu minal masajid illa masjid al-Ka'bah. Salat di masjid ini, yakni Masjid Nabawi, kata Nabi, lebih afdal 1000 kali dari salat di masjid lainnya kecuali masjid yang ada Kaabah, yakni Masjidil Haram. Maksudnya Masjid Nabawi tu kelebihan dia lebih pada Masjidul Aqsa. Jadi kalau dia kata dia nak salat, kalau dia sembuh dia nak salat di Masjidil Aqsa, maka kalau dia tunaikan di Masjid Nabi lebih baik. Sebab Masjid Nabi dia punya kelebihan lebih berbanding Masjidil Aqsa. Kalau dia kata kalau dia sembuh dia nak salat di Masjidil Haram,
Boleh tak dia sekadar salat di masjid Nabi? Tak boleh. Sebab kedudukan Masjidil Haram tu melebihi masjid Nabi, ganjaran dia. Okey. Kemudian Nabi pernah jumpa dengan Maimunah. Lalu baginda diceritakan oleh Maimunah bahawa Maimunah telah memerdekakan seorang hamba miliknya. Kemudian Nabi katakan, walau wasalti ba'da akhwalik kana a'zama li ajrik. Jika kamu memberinya kepada sebahagian bapa saudaramu, tentu pahalamu akan lebih besar. Hadis Bukhari dan Muslim. Maimunah cerita pada Nabi, dia dah bebaskan hamba. Bebaskan hamba. Lalu Nabi kata, kalau bagilah sebahagian tu kepada bapa saudara, dah tentu lebih baik. Dah tentu lebih baik. Yang hadis ni nak tunjuk kalau kaum kerabat kita miskin, adalah lebih baik kita bagi pada kaum kerabat kita dulu sebelum bagi pada orang lain. Kan? Ini bagi ke orang lain, tak adik dia merempat. Kan? Tak wajar macam tu. Ni bukan isu kroni, ni Nabi ajak. Kan? Kaum kerabat terdekat dulu. Kalau mereka miskin. Adapun kaum kerabat hidup dah okey dah, kan? Itu boleh cari orang lain lah. Boleh cari orang lain. Yang ni pantang dengar Mahat Tafiz ni bagi abang adik dia merempat. Tak kena macam tu. Baik. Yazid bin Asam dia kata pernah salah seorang kerabat Maimunah datang mengunjungi di rumahnya. Maimunah mendapati bau minuman keras pada saudaranya itu, lalu dia berkata padanya, jika kamu tidak mau keluar menemui kaum muslimin hingga mereka memukulmu atau mensucikanmu, maka janganlah kamu menemuiku selamanya. Dalam At-Tabaqat Al-Kubra ada sebut benda ni. Kan, ada kaum kerabat Maimunah mari, mulut dia bau arak. Kan, Maimunah kata kalau kamu tak keluar disucikan, sebab hukuman arak ni 40 rotan. Kan, zaman Sayyidina Umar dia tambah 80 rotan. Kan, jadi kalau kamu tak mau keluar dipukul, disucikan kamu, sebab itu hukuman bagi orang yang minum arak. Bagi minum arak. Jadi Maimunah ni walaupun kaum kerabat dia tegas, kecintaan kepada kerabatnya tak menghalang untuk dia nak menegakkan kebenaran. Kan, nak mencegah kemungkaran. Yang ni yang disebut sebagai cinta dan benci dilandaskan kerana Allah. Kita suka dan kita benci, dia perlu kerana Allah. Kita suka orang ni sebab apa? Kerana Allah. Kita suka puak ni kerana apa? Kerana Allah. Kerana Allah. Baik. Sikit lagi. Maimunah nak birah. Bila dia tahu keutamaan siwak ni kira bersihkan gigi lah. Kalau zaman sekarang apa dia? Bro gigi lah. Kan, tak semestinya kayu siwak tu. Kan, ada orang dia nampak mesti siwak enggak, tak semestinya. Sebab tujuan siwak tu adalah untuk bersihkan mulut, bersihkan gigi. Bahkan berus gigi itu lebih mencapai tempat-tempat yang kayu siwak tak sampai. Ada hujung-hujung ni tak boleh nak tanya yang kayu siwak ni, tapi berus gigi dia sampai. Jadi tujuan untuk membersihkan gigi, maka berus gigi lebih mencapai tujuan tu. Kan? Bahkan sekarang ni zaman moden ni ada benda-benda yang lebih boleh membersihkan dengan ubat gigi umpamanya, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Adapun sekali-sekala kita nak guna siwak tidak jadi masalah, kayu siwak tu bukan jadi masalah. Kan? Cuma dari tujuan untuk nak membersihkan gigi, berus gigi jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jadi bila Maimunah dia tahu kelebihan tentang siwak. Sebab Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Nabi kata kalaulah tidak menyusahkan umat aku, nescaya aku akan perintahkan siwak, bersihkan gigi setiap kali nak salat. Kalau tak kerana memberatkan, Nabi akan perintahkan benda tu, kata Nabi. Maknanya kelebihan membersihkan gigi. Jangan sampai mulut tak boleh beza dengan bau najis. Bersihkan. Hatta bulan puasa boleh tak bersihkan? Boleh.
kan? Boleh, tak ada masalah. Jumhur berpegang hatta lepas zuhur pun, kan? Boleh gosok gigi, tak ada masalah. Baik, jadi Yazid bin Asam dia kata kayu siwak milik Maimunah ni sentiasa tercelup basah dalam air. Maksudnya dia selalu guna, kan? Jika pekerjaan atau salat menyibukkannya, jika tidak maka ia segera bersiwak dengannya. Maksudnya selain daripada dia sibuk dengan apa-apa pekerjaan, kemudian dengan salat dia, selain pada tu dia akan siwak, dia kerap gosok gigi. Sebab apa? Sebab dia tahu Nabi sebut macam tu, kelebihan siwak ni, kelebihan membersihkan gigi. Jadi ada orang yang bila Nabi sebut kelebihan, contoh satu-satu kelebihan, dia bersungguh buat. Ni Maimunah bila dengar Nabi cakap macam tu, dia bersungguh buat. So itu level keimanan seseorang tentang kesungguhan. Bila Nabi sebut kelebihan yang ni, sejauh mana kita bersungguh buat benda tu, kan? Okey. Jadi itulah Maimunah, kan? Maimunah ni dia meninggal dunia masa tahun 51 Hijriah. Masa tu umur dia 80 tahun. 80 tahun. Sebelum dia meninggal dunia, dia berwasiat agar dikuburkan di Sarif. Sarif ni mana? Ingat ke saya sebut tadi ni? Dekat Tanaim. Pertama kali dia bersama dengan Nabi, kan? Dia baru kahwin dengan Nabi, buat khemah di situ. Situ kenangan dia bersama dengan Nabi, kan? Dia nak dimakamkan di situ. Baik. Kemudian Abdullah bin Abbas ni anak saudara dia macam saya sebut tadi ni, dia kata pada sahabat waktu proses nak pemakaman Maimunah, kata Ibnu Abbas, berlaku lemah lembutlah kepadanya kerana ia adalah ibu kalian. Ibnu Abbas pesan ketika nak turunkan jenazah Maimunah tu, berlaku lemah lembutlah kepada dia kerana dia adalah ibu kalian. Ini kisah salah seorang isteri Nabi, Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Boleh jadi banyak yang kita boleh contohi tentang susuk tubuh yang sangat istimewa ni. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf. Dan akhirnya saya nak sebut sekali lagi, kita sedang kumpul dana untuk membantu pelarian Syria, khususnya untuk bulan Ramadan. Saya balik pada Syria bulan 12 baru ni untuk kita bantu musim sejuk, kan? Beberapa hari yang lepas masih turun lagi salji. Biasanya bulan 3 ni tak turun dah salji, tapi dengan cuaca, dengan takdir Allah, kan, salji masih turun lagi, masih sejuk lagi. Masuk dalam khemah-khemah mereka ni sangat sejuk, sangat sejuk. Boleh jadi ada khemah yang tak ada alat pemanas, dan ada yang ada alat pemanas, orang infak tapi tak ada duit nak beli bahan pembakar. Sebab tu itu kita bagi antaranya bahan pembakar tu lah, kan? Untuk bulan Ramadan dah berapa kali saya pergi dalam khemah mereka ni, memang boleh kata hampir tak ada makanan, kan? Tuan-tuan, di Idlib saja 5 juta pelarian, lebih pada 5 juta pelarian. Kerja memang tak ada. Mereka memang tunggu daripada umat Islam seluruh dunia, memang tunggu bantuan je. Duduk dalam khemah-khemah, sangat-sangat dahsyat lah. Tuan-tuan, bulan puasa umpamanya, kita kalau kita tak keluar pergi mana-mana pun, kita boleh survive lagi ya? dengan bahan yang ada dalam peti air, dengan ada dalam almari, kan? Seminggu rasa boleh survive lagi tu, kan? Tapi mereka masuk dalam khemah tak ada makanan. Kadang-kadang ada roti Arab tu, roti dah kering. Roti yang dah kering, kan? Sangat dahsyat lah. Jadi mereka menunggu bantuan daripada kita. Jadi tuan-tuan boleh tengok di page ataupun Facebook Green Project Malaysia. Di situ ada nombor akaun, tuan-tuan boleh infak. Ataupun tuan-tuan nak duit saya pun boleh. InsyaAllah kita akan bagi dalam masa seminggu 2 lagi ni untuk persiapan mereka menghadapi Ramadan, kan? Pahala orang bagi makan orang puasa ni sama pahala kita akan dapat. Apatah lagi mereka bukan saja puasa, mereka juga masuk dalam asnaf
kan, fakir, miskin, ada juga anak yatim, ada juga ibu tunggal, so lebih banyaklah pahala mudah-mudahan. Jadi sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.